Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini isu yang paling hangat, yang paling mengejutkan kita di seluruh Malaysia. Ada yang kata ini ialah perkara dalaman, masalah dalaman Parti Bersatu paling serius sekali yang bakal menyebabkan Parti Bersatu bubar minggu depan, esok atau hari ini. Perkara itu telah membuatkan saya tertanya-tanya, apakah masalah dalaman Parti Bersatu sehingga kan parti itu diramalkan bakal bubar kerana masalah yang telah dibongkarkan ini. Dibongkarkan sendiri oleh orang yang paling dipercayai oleh para penyokong Perikatan Nasional Parti Bersatu. Bayangkan betapa seriusnya masalah dalaman itu. Sehingga kan orang yang kita kata paling berpengaruh dalam Parti Bersatu tak tahan lagi, akhirnya mendedahkan perkara tersebut. Dipetik daripada Harapan Daily, seorang pemimpin daripada Parti Bersatu akhirnya tampil mengatakan bahawa Peja atau yang dikenali sebagai nama benarnya ialah Faizal Azumu dikatakan bermain kayu tiga dengan Anwar. Itu didakwa oleh Cik Gubad. Saudara-saudara sekalian, ini perkara yang paling mengejutkan kita. Bayangkan Peja, Faizal Azumu, kalau saya tak silap timbalan Presiden Parti Bersatu, dikatakan, dituduh, didakwa bermain kayu tiga dengan Anwar oleh Cik Gubad. Apa yang menyebabkan perkara ini timbul? Bersatu Negeri Sembilan bergolak kembali. Ahli Jawatan Kuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syahrin menduduh pengerusi Bersatu Negeri Sembilan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu bermain kayu tiga dengan bersekongkol dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya Ahmad Faizal juga timbalan Presiden Bersatu di peringkat pusat. Cabar Peja of Perak nyata kesetiaan kepada Perikatan Nasional dan tidak akan sekongkol dengan Anwar Ibrahim dalam apa bentuk. Jika tak mampu, elok pindah terang-terangan, berhenti jadi duri dalam daging, kata beliau. Adakah ini masalah yang tak akan dapat diselesaikan sehingga menyebabkan Parti Bersatu akan tumbang, bubar? Nah, kita tahu Peja juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam Parti Bersatu. Dan kalau dia pindah secara terang-terangan kepada Pakatan Harapan, ini satu berita yang semestinya menggemparkan seluruh Malaysia. Parti juga kena serius, kata Cik Gubad. Timbalan Presiden hilang, mesyuarat pun tak datang, kata Badrul yang lebih dikenali sebagai Cik Gubad dalam X. Ini bukan kali pertama Cik Gubad membuat tuduhan serius terhadap Ahmad Faizal Azumu yang lebih dimesrai sebagai Peja. Dalam bulan Ogos yang lalu, seusai pilihan raya negeri, Cik Gubad mendakwa pelantikan Ahmad Faizal Azumu sebagai pengerusi Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan menyukarkan gabungan tersebut mengambil alih negeri berkenaan. Apa komen anda untuk isu kali ini? Adakah anda juga dapat melihat bahawa Parti Bersatu tidak akan dapat bertahan lagi sehingga minggu depan? Ini ditambah lagi dengan perpindahan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional yang datangnya daripada Parti Bersatu. Ramai orang dapat menghidu masalah dalaman Parti Bersatu yang amat besar. Nanti kita akan lihat apalagi pendedahan-pendedahan yang luar biasa. Dan soalan yang seterusnya ialah, sanggupkah Peja melawan dakwaan Cik Gubad ini? Dan adakah beliau akan mengikut nasihat Cik Gubad untuk pindah menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim? Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu berita paling gembira datang daripada Anwar Ibrahim sendiri. Anwar Ibrahim yang cakap sendiri, yaitu cadangan bantuan tunai bulanan untuk membantu isi rumah melepasi garis kemiskinan. Wow! Ini satu cadangan yang paling luar biasa, paling terbaik, dan pastinya dapat membantu ramai orang yang memerlukan, terutamanya yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini bukan satu scam, ini pun bukan satu prank. Anwar Ibrahim sendiri yang menyatakan bahawa beliau mencadangkan bantuan tunai bulanan. Ini paling hebat. Bukan one off. Kalau bantuan one off,
selalu kena troll. Diberi RM500 untuk satu kali, bukan itu memang membantu, tetapi dia akan habis begitu sahaja. Tapi kalau benar dapat dilaksanakan ini, yaitu bantuan tunai bulanan, walaupun bantuan tunai bulanan itu bernilai mungkin dalam sekitar 200-300 sahaja, tetapi oleh kerana ianya diterima secara bulanan, ia pasti dapat membantu dan dapat menangani isu kemiskinan tegar yang ada di Malaysia. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mencadangkan cadangan ini, bantuan ini. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Adakah anda juga gembira dengan cadangan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, yaitu bantuan tunai bulanan? Tak kiralah banyakkah, besarkah, kecilkah, atau berapapun nilainya, kalau diberi bulanan itu amat membantu. Kerajaan mempertimbangkan cadangan bantuan tunai khas secara bulanan kepada isi rumah yang tidak berkemampuan, menyertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur dan kesihatan bagi membolehkan mereka melepasi pendapatan garis kemiskinan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata bantuan tunai khas bulanan itu adalah di antara 3 cadangan yang dikemukakan ketika beliau mempengerusikan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 di Putrajaya hari ini. Selain daripada itu, beliau juga berkata, mesyuarat hari ini juga menerima cadangan supaya semua agensi dan kementerian menyemak serta mengemaskini data untuk mengesahkan jumlah penerima isi rumah miskin tegar yang sudah dibantu dan menjana pendapatan melebihi PJK makanan dalam 2023. Semua agensi perlu mengenal pasti isi rumah yang boleh menyertai program dalam tempoh berbaki 3 bulan dan diserap dalam program yang ditawarkan mengikut kesesuaian, kata Anwar. Bantuan tunai khas secara bulanan akan dipertimbangkan untuk melepasi PJK makanan bagi isi rumah yang tidak berkemampuan, menyertai aktiviti menjana pendapatan atas faktor umur kesihatan, katanya. Perdana Menteri berkata, mesyuarat turut dimaklumkan mengenai status pelaksanaan dalam usaha menoktahkan miskin tegar serta cabaran-cabaran yang dihadapi. Katanya, telah banyak usaha dan program-program yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dalam usaha membasmi miskin tegar, antaranya projek atau program terkait bantuan tunai bulanan, naik taraf kediaman, pemberian modal perniagaan, latihan kemahiran dan penjanaan pendapatan. Usaha-usaha ini telah pun dilaksanakan oleh pelbagai kementerian dan agensi dalam usaha menarik keluar rakyat dari belenggu miskin tegar, katanya. Selain mesyuarat membincang hal ehwal menoktahkan kemiskinan, Perdana Menteri juga mendengar perkembangan terkini mata wang ringgit serta membincangkan 2 kertas cadangan, iaitu penambahbaikan proses belanja pembangunan. Menurut beliau, yang juga Menteri Kewangan, prestasi ringgit dan mata wang serantau lain terus didorong oleh faktor luaran, terutamanya jangkaan bahawa kadar faedah Amerika Syarikat akan kekal tinggi untuk tempoh yang lebih lama dan faktor geopolitik. Beliau menjelaskan bagaimanapun perkembangan mata wang ringgit dijangka tidak akan menjejaskan prospek pertumbuhan ekonomi negara. Usaha kerajaan terhadap pembaharuan struktur termasuk inisiatif menerusi Pelan Induk Perindustrian Baru 2030 dan Pelan Hala 7 peralihan tenaga dan memperkukuhkan daya saing Malaysia. Ini akan meningkatkan daya tarikan negara terhadap pelabur asing. Seterusnya, membantu pengukuhan nilai ringgit secara lebih mampan. Bank Negara Malaysia BNM komited dalam usaha membendung kemeruapan yang berlebihan bagi memastikan pasaran pertukaran ringgit kekal teratur.
Mesyuarat telah meneliti dan mendapati bahawa perbelanjaan pembangunan sebenar semakin mengecil secara relatif setiap tahun, walaupun belanjawan menunjukkan peningkatan besar. Hal ini boleh menjadi kesan jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi negara, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.